Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM Tingkatan 5. So, kelas kita ni ditajuk oleh IM Future Parlimen Edra Mahkota, iaitu Datuk Saifuddin Abdullah lah. Okey, Menteri Luar kita. Okey, hari ni cikgu nak bincang soalan percubaan SBP. Okey, so dalam masa sejam, kalau ada soalan pelajar nak tanya, pelajar boleh tanya pelajar boleh tanya. So kita pergi kepada soalan yang pertama soalan yang pertama ni soalan basic lah. Okey, soalan basic. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, Q dan set R. Okey, dia sebenarnya kat sini P P, Q dan R. Okey, diberi set semester P union Q union R ataupun P kesatuan Q kesatuan R. Okey, pelajar first kali bila pelajar dapat soalan set ni, okey, pelajar kena label dululah. Okey, kita label dulu. Label dengan nombor. So 1 di setiap ruang yang ada 2, 3, 4 dan 5. Okey, soalan yang pertama dia minta kita lorek Q prime. Apa maksud Q prime? Q pelengkap. Okey, maksud Q pelengkap ni yang bukan Q lah. Yang bukan Q adalah 1 dan 5. So Q prime yang bukan Q. Jadi 1 dan 5. Okey, bersilang dengan R. So R ni kita ada yang ni lah, 4 dan 5. So yang bersilang adalah 5. So kita lorekkan 5. Mudah sangat-sangat. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni, soalan ni dia ada kurungan Bila ada kurungan, pelajar settle dulu kurungan. Okey, so kita ada P, Q dan R. Okey, di setiap ruang kita label 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so dalam kurungan Q. So Q, pelajar boleh respon Q nombor berapa? 2, 3, 4. Okey, bersilang dengan R. So R kita ada 4 dan 5. So bersilang ni nombor yang sama lah. Bersilang macam ni Okey, nombor yang sama. So 4 kesatuan P. Okey, kesatuan P ni kita ada 1, 2 lah. Okey, kesatuan maksudnya termasuk 1 dan 2. So kita lorek 1, 2 dan 4. So 1, 2 dan 4. Mudah sangat-sangat. Okey so pelajar just jawab macam ni lah. Ni 1 markah, yang ni 2 markah. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni menarik Okey, soalan persamaan kuadratik. So rajah 2 menunjukkan sekeping cardboard segi 4 tepat EFGH. So kita ada EFGH. Okey, diberi luas kawasan yang berlorek ialah 30. Okey, hitung panjang EF. Dia nak panjang EF. Okey, lagi sekali sekeping cardboard segi 4 tepat EFGH, diberi luas kawasan yang berlorek ialah 30. So kita tahu luas kawasan yang berlorek dekat sini ialah 30. Okey, hitung panjang EF. Dia nak panjang EF. So panjang EF kita tak tahu kita tak tahu. So, dekat sini dia dah bagi 2x tolak 1. So dekat bawah ni 7 dan sebelah sini 3 lah. Cuma dia bagi luas segitiga. Yang ni pelajar kena kuasai betul-betul Luas segitiga, apa formula dia? 1/2 darab tapak darab dengan tinggi. Okey, yang ni pelajar kena kuasai lah. Okey, so sekarang ni dia dah bagi luas kawasan yang berlorek ni 30. So 30 Okey, dekat bawah ni. Okey, pelajar, so kita tahu dekat sini 2x tolak 1 panjang ni. Jadi 2x tolak 1 tolak 7 lah. So kalau kat sini cikgu tulis
2x tolak 1, kita tolak dengan 7. So tolak 1 tolak 7, so tolak 8. So bawah ni 2x tolak 8. Okey, panjang ni kita tahu panjang ni adalah x. Okey, jadi dekat sini kita dapat x tolak 3. Okey, maksudnya tapak dia kita dah ada, tinggi dia kita dah ada, luas kita dah ada. So kita nak cari nilai x. So cikgu masuk dekat sini 1/2. So tapak dia kita tahu 2x tolak 8. So tinggi dia kita tahu x tolak 3. Okey, so 30 lah kat sini. Okey, pelajar biasakan jawab di ruang jawapan. Yang ni cikgu nak tunjuk, nak tally dengan gambar ni. Okey, so kita kembangkan 2x darab x. So 1/2 ni kita tak kacau lah. 2x darab x, 2x kuasa 2. 2x darab 3, so negatif 6x. Negatif 8 darab 3 tolak 8x. Negatif 8 darab negatif 3, so tambah 24. So dekat sini kita boleh selesaikan dia lah. So cikgu selesaikan 1/2. So 2x kuasa 2, so 2 ni boleh settle. Tolak 6 tolak 8, so tolak 14 tambah 24 sama dengan 30. So dekat sini pelajar mesti boleh selesai lah. Okey, so dekat sini kita potong terus. Okey, kalau pelajar tak nak potong, 2 ni bawa pergi sebelah boleh. Kalau pelajar dah mahir dengan sifir, pelajar boleh potong lah. So kat sini cikgu potong. Kejap kan, mouse cikgu tak main. Okey, so 2 kali 1. Okey, 2. Maksudnya 14 bahagi 2 dapat 7. So kat sini 24 bahagi 2 dapat 12. Okey, so yang tinggal sekarang 30 sama dengan x kuasa 2 tolak 7x. So kat sini ada x. So tambah 12. Okey, so dekat sini kita jadikan dia bentuk am. Bentuk am ni untuk kita dapat satu markah lah. So kat sini x ni positif, so 30 bawa pergi sebelah. So kita akan dapat x kuasa 2 tolak 7x tambah 12 tolak 30 sama dengan 0. Dekat sini pun pelajar tak dapat lagi markah. So pelajar akan dapat markah bila pelajar selesaikan. So pelajar selesaikan. So x kuasa 2 tolak 7x, so tambah 12 tolak 30, so tolak 18 sama dengan 0. So dekat sini baru pelajar dapat satu markah. Okey, markah yang kedua bila ada bracket macam ni lah. Okey, bracket sama dengan 0. So cikgu tekan calculator. So mod equation. So dekat sini kita tengok ada satu unknown saja. Satu unknown. So kita tekan anak panah sebelah, degree ni kuasa 2 lah. Okey, so A dia adalah 1, B dia adalah negatif 7, C dia adalah negatif 18. Okey, so pelajar akan dapat X yang pertama 9 lah, X yang kedua negatif 2. Okey, so X yang pertama ni 9. So dalam bracket kat sini positif, kat sini mesti negatif. So X negatif 2, so atas mesti positif. So dekat sini pelajar dapat satu markah. So jawapan dekat sini pelajar dapat satu markah. Okey, yang negatif ni kita abaikan. Kita abaikan. So kita ambil X sama dengan 9. Okey, kita nak jawab soalan ni. Dia minta kita hitung panjang EF. So dekat sini kita ada 2x tolak 1. So 2x tolak 1x tadi kita dapat 9. 9 tolak 1, so 18 tolak 1 dapat 17. So dekat sini satu markah lah. So panjang ni kita dapat 17. Okey, boleh pelajar Okey, so settle untuk soalan. Okey, boleh tanya. Okey, settle untuk soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Lakarkan graf Y sama dengan sin 2x. Okey. Okey, so dia minta kita lakarkan Y sama dengan
sin 2x. Okey. Dan jarak dia antara 0 dengan 360 Okey. So kalau pelajar admat yang ambil matematik tambahan, dia mahir lah untuk soalan ni. Okey, kalau kita dia asal dia datang daripada kalau trigo ni macam ni lah, y sama dengan a sin bx plus c. Okey, a ni adalah amplitude lah, amplitude. Okey, b ni adalah tempoh lah, period. C ni adalah pintasan y. Okey, yang ni pelajar kena mahir. Okey, so kalau kita tengok soalan ni, kalau asal dia macam ni, a sin bx plus c. So a dia kat depan ni adalah 1 lah, 1. So b ni period. Maksud period tu, kalau kita ada macam ni cikgu tunjuk contoh. Okey, kalau soalan dia y sama dengan sin x. So bila sin, kita tahu graf dia bermula dengan kosong. So dia akan ada satu kitaran macam ni. So dekat sini adalah 360 lah. Okey, so separuh dia adalah 180. Kalau y sama dengan sin x. Okey, untuk soalan kita ni, y sama dengan sin 2x. Maksudnya dia 2 kali kitaran. Okey, 2 kali kitaran untuk sekejap, cikgu admit lagi. Okey, maksudnya 2 kali kitaran, 1 kitaran, 2 kitaran. Okey, baru kita dapat 360. Okey, so yang ni pelajar kena label lah. Okey, 90, 180, 270. So kita tahu amplitude tu tinggi dia lah. Okey, amplitude tadi kita cerita 1 tadi. So 1 dekat sini negatif 1. Mudah je. Macam ni graf dia. Boleh? Boleh belajar? Okey. Cikgu tunjuk satu contoh lagi lah. Cikgu tunjuk satu contoh lagi. Kalau dia bagi pada kita ni soalan untuk bab baru lah. Okey. Bab baru kita takut dia masuk lah. Dia dah jadi favorite Okey, katalah macam ni. Okey, kita ada satu graf macam ni. Okey, graf dia mula dekat sini. Okey, katalah macam ni graf dia. Okey, dia bermula dengan 2 kat sini. Okey, katalah tinggi ni cikgu bagi 5. Okey, so sekarang ni kalau dia minta kita tulis persamaan, kita tahu y sama dengan a sin bx plus c. So a ni adalah amplitude. Amplitude tu mesti diukur daripada titik keseimbangan. So titik keseimbangan dia mesti start sini lah. 2 ni ni titik keseimbangan dia. So amplitude dia 5 tolak 2 dapat 3. So dia akan jadi y sama dengan 3 sin x, sebab dia satu kitaran saja, plus c ni adalah pintasan dia 2. So dia akan jadi macam ni. Boleh? Boleh Okey. Okey, soalan yang keempat. Sebuah syarikat menghasilkan 2 jenis mesin pencetak X dan Y. Okey, pada tahun 2020. Okey, keuntungan yang diterima hasil jualan kedua-dua mesin pencetak tersebut ialah 450,000. So dia untung 450,000. Okey, hasil jual 2 pencetak itulah X dan Y. Okey, pada tahun 2020. So dekat sini dah jadi satu persamaan Okey, pada tahun 2021, keuntungan yang diterima hasil jualan mesin pencetak meningkat. Okey, pencetak X meningkat 30%, manakala keuntungan mesin pencetak Y menurun 5%. Sekiranya jumlah keuntungan pada 2021 ialah 497,500, cari keuntungan yang diperoleh daripada jualan setiap mesin pencetak pada tahun 2021. Okey, so kita tengok soalan kita keluarkan persamaan yang ada lah.
Okey, tahun 2020 X tambah Y sama dengan 450,000. Okey, tahun yang 2021 kita tengok keuntungan mesin pencetak X tu meningkat 30%. X ni meningkat 30%. Okey, dan mesin pencetak Y ni menurun. Okey, 5%. So macam mana kita nak buat persamaan dia? Okey, so kita tengok dekat sini hasil jualan. Okey, hasil jualan kebiasaannya dia akan 100% lah. Kalau dia meningkat 30%, so X tu dah jadi 130%. Y ni dia menurun 5%. Daripada 100% dia jadi 95%. Okey, jadi persamaan yang kedua ni, okey, kalau 130% kan, 130 bahagi 100 kan. Pelajar mesti tahu ni kan, bahagi kosong. So 10, so dia akan jadi 1.3x tambah, kalau 95% ni bahagi 100, so 0.95y sama dengan hasil jualan dia 497,500. 497,500. Boleh setakat ni pelajar. Dia sebenarnya nak buat persamaan ni je yang susah. Okey, bila dah dapat persamaan, senang kita selesaikan menggunakan kaedah metrik pun boleh. Kaedah, kalau dia tak minta kita guna kaedah metrik, guna persamaan serentak pun boleh. So first kali pelajar ni cikgu keluarkan balik daripada soalan tadi. So cikgu settle dekat sini lah. Bila dapat soalan macam ni, kita tekan kalkulator dulu siap-siap pelajar. Biasakan tekan kalkulator soalan metrik ni. Okay, mode equation. So dia ada dua unknown X dan Y So dua unknown lah. So A1 yang atas ni 1. Okay, B1 dia adalah 1, C1 dia adalah 450,000. Tu 2, 3. Okay, A2 dia adalah 1.3. Okay, B2 dia adalah 0.95. Okay, C2 dia adalah 497,500. Okay, so kita akan dapat X dia 200,000. Okay, Y dia 250,000 So kita tulis jawapan dia siap-siap lah kat sini. X sama dengan 200,000. Okay, so Y dia 250,000. Okay, so dekat sini kita tukar, kita selesai lah. Okay, so X ni 1, kat sini 1, 1.3, kat sini 0.95. Okay, so XY yang ni selesai seperti biasa 450,000. Kat bawah dia kita ada 497,500. So jawab dalam bentuk metrik. Bentuk metrik saja dah satu markah dah. Okay, lepas tu XY ni biasakan pelajar sebaris Okay, sama dengan 1 per, yang ni kita darab silang darab silang 0.95. Okey, 1 darab 0.95, 0.95 lah, tolak dengan okey 1.3 darab 1, 1.3. Okey, so dekat sini kita terbalikkan dia 0.95. Okey, 1 dekat bawah, so 2 ni kita ubah simbol seperti biasalah. Ni metrik, awak dah terror dah ni metrik sepatutnya. Okey, so kita salin balik yang ujung ni, kita salin balik saja 450,000. Okey, 497,500. Okey, so dekat sini boleh selesaikan lah. Pelajar boleh selesaikan. So dekat sini kalau kita tolak sekejap cikgu tulis step yang terakhir sekali.
cikgu nak tunjuk kat pelajar dekat mana markah pelajar dapat semua cikgu reset balik. Okey, 0.95 tolak dengan 1.3. Okey, so pelajar akan negatif 0.35. So dekat sini tak perlu darab tulis balik je. Okey, negatif 1, negatif 1.3, 1. So kita tulis balik 450 tu 23 497 500. Okey, sorry So jawapan akhir tadi pelajar dah dapat. X tadi pelajar dah dapat 200,000. Okey, sorry. Okey, yang ni Y 250,000. Mesti tulis bentuk ni bentuk matrik dekat sini. Baru kita tulis jawapan akhir dia 200,000. Okey, Y dia 250,000. Okey, so settle. Boleh? Setakat ni boleh? Matrik boleh? Hello? Boleh So kita sambung dengan soalan nombor 5. Encik Wahid mempunyai jumlah pendapatan tahunan. Okey, yang ni cikgu dah highlight banyak kali. So kalau ada saja perkataan pendapatan tahunan ni, kita tulis dekat atas kita label dia siap-siap. Dia bagi saja pendapatan tahunan, kita nak pendapatan bercukai. Yang ni kena take note. Okey, tengok soalan saja bagi pendapatan tahunan, nak pendapatan bercukai. Okey, pendapatan tahunan dia 52,000 lah pada tahun 2020. Okey, jadual 5 menunjukkan pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Wahid. Okey, ni pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Wahid lah. Okey, hitung jumlah pendapatan bercukai. Okey, kita nak pendapatan bercukai Adakah beliau layak mendapat rebate cukai 400? Siapa yang layak terima rebate 400 ni pelajar? Boleh respon tak? Siapa yang layak terima rebate 400? Okey, kalau pendapatan dia kurang daripada 35,000, baru dia layak terima rebate 400. Okey, kurang daripada 35k dah. Okey, so sekarang ni kita tengok pendapatan bercukai. So cikgu tak muat lah, cikgu buat sini cikgu buat kat bawah lah. Okey, ada ruang tak? Okey, tak ada ruang Pendapatan bercukai, cikgu ringkaskan cukai sama dengan pendapatan tahunan. Okey, tolak pelepasan cukai. Bukan pelepasan dulu pengecualian dulu. Tapi sebenarnya sama je pengecualian cukai. Cualian tolak pelepasan. Okey, so sekarang ni pendapatan tahunan dia dah tahu dah. Pendapatan tahunan dia berapa? 52,000. So 52,000 3. Okey, tolak pengecualian cukai. So pengecualian cukai dekat sini tak ada tak ada pengecualian cukai. Yang ada pelepasan cukai dekat sini. Okey, pelepasan cukai kita tak boleh kira semua ni. Okey, dia trik pelajar dekat sini. Okey, gaya hidup dia 3,100. Dia layak memohon maksimum 2,500 sahaja. So dia tak boleh claim 3,100. So dia claim 2,500. So baru kita tambah semua. Okey, dia trik pelajar dekat sini. Macam ni lah. Kalau insurans hayat kan 5,000 kan. Limit dia boleh claim 7,000. Kalau insurans hayat dia 10,000. Okey, dia hanya layak untuk 7,000 sahaja. Yang ni dia trik pelajar dekat sini. So sekarang ni kita tambahlah semua sekali. 9,000 tambah 5,000, 14,000, 14,000 tambah 2,500. So 16,500. So yang ni kita tolak lah 16,500. So dapat berapa ni?
120,000. Soalan cukai paling senang 52,000 tolak 16,500. So dia akan dapat 35,500. Jawapan dia 35,500. Okey. Adakah beliau layak? Dia layak tak terima rebate 400 ni pelajar? Tak layak. Sebab apa tak layak? Sebab pendapatan dia tak kurang daripada 35,000 ni dia lebih. So bila lebih dia tak layak lah. Boleh? Boleh? Boleh Okey. So settle. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni variant. Variant. Soalan dia senang je, variant. Okey, variant bagi suatu set data 2, 3, 4, 5, 6 ialah 2. Dia dah bagi variant dia 2. Okey, berdasarkan maklumat di atas, hitung varian baru bagi setiap data ditambah dengan 2. Semua data ni tambah dengan 2 dan didarabkan dengan 3. Okey, ni cikgu nak tunjuk satu contoh kita nak cari varian. Okey, katalah cikgu ada satu set nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so first kali bila kita ada satu set nombor macam ni ingat pelajar, bila bab sukatan serakan data ni kadang-kadang tu dia bagi tak tersusun bila tak tersusun kita kena susun dia dulu. Kita kena susun dia. Okey, first kali soalan pertama kita nak cari min. So macam mana kita nak cari min? Kita tambahlah semua sekali. Okey, 1 tambah 2 tambah 3 6 10, 15. 15 bahagi 5 dapat 3. Okey, so ni adalah min. Okey, bila dah dapat min, kita nak cari varian. Varian ni sigma ni lah. Sigma kuasa 2. Okey, nak cari varian 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dibahagikan dengan 5 ditolak dengan min kuasa 2 3 kuasa 2. So dekat sini baru kita dapat varian dia. Okey, so cikgu kira lah. Cikgu tunjuk cikgu kira dulu. Okey, 1 kuasa 2 1 square tambah 2 square tambah 3 square tambah 4 square tambah 5 square. Okey, sama dengan dibahagikan dengan 5. Okey, ditolak dengan 3 kuasa 2 9. So kita akan dapat jawapan dia 2 lah. Ni varian dia adalah 2. So kalau varian 2, sisihan piawai kuasa 2 lah. Punca kuasa 2 bawa pergi sebelah. Teruk sangat ni lama sigma cikgu ni. Okey, so kuasa 2. So kita akan dapat sisihan piawai. Boleh setakat ni pelajar boleh? Ingat tak? Boleh Okey, so cikgu sambung. Untuk soalan ni dia kata berdasarkan maklumat di atas hitung varian baru bagi setiap data. So sekarang ni dia nak setiap data ni varian baru setiap data tu ditambah dengan 2. Maksudnya 2 tambah 2 lah. So kita ada 4 3 tambah 2 so 5 6 7 4 tambah 2 5 tambah 2 6 tambah 2 8. So dekat sini kita nak cari varian. Sebelum cari varian, cari min dulu. Okey, min sama dengan tambah semua sekali. So kita tambah semua sekali dapat berapa ni? Okey, 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Okey, so kita dapat 30 bahagi dengan 5. So kita akan dapat 6. So min dia 30 bahagi 5 dapat 6. So dah dapat min, nak cari varian. Varian kuasa 2 So 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 7 2 tambah 8 kuasa 2 bahagi dengan 5 tolak dengan 6 kuasa 2. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, so cikgu tekan kalkulator.
So 4 square tambah 5 square tambah 6 square tambah dengan 7 square. Okey, tambah dengan 8 square. So bahagi dengan 5. Okey, tolak dengan 6 kuasa 2 36 lah. 6 kuasa 2 6 kali 6 tolak 36. So pelajar akan dapat jawapan dia 2 lah. 2. So jawapan dekat sini 2. Boleh? Setakat ni boleh follow? Boleh Okey, lagi satu untuk soalan varian ni, sukatan serakan data tak terkumpul. Cikgu nak terang juga lagi satu. Terang lagi satu. Okey, terima kasih. Cikgu tak rakam tadi Okey, so cikgu sambung. Kalau soalan dia tanya julat antara kuartil. Okey, Q3 tolak Q1 lah. Maksudnya 4 tolak 2. So kita akan dapat 2. Okey, ni soalan biasa ditanya. Ataupun dia akan minta kita plot kotak. Plot kotak macam ni. Dia akan minta kita plot kotak. Okey, so yang ni, yang pertama ni adalah Q1 lah. Q1 ni berapa? 2. Okey, median dia kat sini. Ni median dia 3. So dekat sini kuartil ketiga ni adalah 4 lah. Okey, lepas tu dia ada jarak maksimum. Yang ni maksimum dia 5. So dekat sini minimum dia adalah 1. So kita mesti boleh plot macam ni. Okey, dan yang ni boleh rujuk kepada Telegram cikgu sekejap So yang ni untuk plot kotak. So pelajar kena mahir lah, So nilai minimum dekat sini. Ni kuartil pertama, ni kuartil ketiga, yang ni median ataupun kuartil kedua. So ni nilai maksimum ni sungut dia lah. Yang ketujuh. Okey, ni soalan favorite cikgu lah ni. Okey, soalan mathematical reasoning Okey, dia minta kita tulis kontra positif. Okey, kontra positif Okey, sebelum tu kita recall balik formula yang kita ada Nombor 1 kita ada implikasi lah. Implikasi. Okey, sorry. P menyebabkan Q. Okey, lepas tu kita ada akas. Terbalik Q menyebabkan P. Lepas tu kita ada songsangan. Okey, songsangan ni kita ambil daripada implikasi Okey, bukan P menyebabkan bukan Q. Cikgu guna simbol dia lah. Dan last sekali kontrapositif. Kontrapositif ni kita ambil daripada akas. Bukan Q menyebabkan bukan P. Okey, formula ni pelajar kena mahir. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada soalan. Dia minta kita tulis kontrapositif bagi implikasi. So dekat sini kita tahu P. Dekat sini kita tahu dia Q. Okey, kontrapositif ni kita nafikan Q. Kita ambil Q dulu, kita nafikan dia. So mesti ada jika maka pelajar jangan lupa jika. Okey, jika kita bukan, kita ambil yang bukan jika 9 tambah 7 darab 6 ni sama dengan 96 kan. Kalau bukan, tidak sama dengan 96, maka yang ni pun kita nafikan dia juga bukan juga. 7 darab dengan 6 tak sama dengan 42. So settle untuk soalan ni. Cuma untuk kontrapositif kita kena refer jadual lah. Kalau dia kata benar ke palsu, okey, yang tu kita kena refer jadual. Pelajar take note untuk kontrapositif. Okey, so settle untuk kontrapositif. Ada soalan nak tanya? Tak ada.
Tak ada Okey. Untuk soalan B, lengkapkan premis 2 bagi hujah berikut. Okey, hujah ni ada 3 bentuk kan pelajar kan. Okey. So cikgu tak nak cerita 3 bentuk, cuma cikgu cerita ni bentuk yang kedua lah, sebab dia ada perkataan jika dan maka. Okey, so dia ada jika, dia ada maka. Okey, ni adalah hujah yang kedua lah. Okey, so nombor 1 kita padam dululah. Cikgu nak padam, cikgu buat tepat sikit. Okey, so kita padam jika maka. Kita tak nak ni yang merah ni. Okey, lepas tu kita padam nombor yang sama. So nombor yang sama dekat sini mana? 2 lah. 2 dengan 2 ni sama lah. Lagi nombor yang sama apa? Pelajar kata ni mempunyai sama, kita nak potong juga. Okey, so yang tinggal tu adalah jawapan dia lah. Yang tinggal tu. Jadi set A ni subset pun ada tadi buang subset agak boleh. Okey, jadi kita tulis yang tinggal set A. Okey, mempunyai 6 unsur. X tu adalah 6 lah. 6 unsur. Boleh? Dia senang. Sekarang ni kita main potong-potong je untuk soalan yang premis-premis ni. Okey, untuk soalan yang C, okey, yang ni take note pelajar ni soalan favorite ni sebenarnya ni. Okey, soalan favorite, dia selalu keluar bentuk macam ni Okey, kalau dia minta kita buat kesimpulan secara arohan ataupun induction Okey, sama dengan yang depan ni kita potonglah. Kita tak nak pakai. So nombor yang ada, nombor yang sama kita salinlah 4. Nombor yang berubah ni kita gantikan dia dengan N. Okey, so tolak dengan 2. Okey, ni yang pertama lah. Okey, lepas tu N tu mesti 1, 2, 3, 4 dan titik mesti ada 3. Okey, so sekarang ni kita tengok yang ni 1, yang ni 4. So 2 macam mana jadi 4? So 2 kuasa 2. Macam mana jadi 9? 3 kuasa 2. Jadi 16, 4 kuasa 2. Ni 1 kuasa 2. So kuasa 2 mesti ada. Okey, ni adalah jawapan dia. Boleh? 1 markah, 1 markah. So kalau ada yang ni saja, tak ada main dia, tak boleh markah lah. Boleh? Boleh Okey, so kita sambung. Macam mana? Lupa letak kuasa 2, salah salah. Okey, kuasa 2 kena betul lah. Walaupun awak tak tulis kuasa 2 macam ni, walaupun jawapan awak perfect macam ni kan, macam ni, ni salah sebenarnya. So dia mesti kuasa 2 baru markah penuh. Okey, soalan seterusnya garis lurus. Ni soalan favorite cikgu ni. Okey, soalan favorite Okey, dalam darjah 8, O ni adalah asalan. Okey, titik PQRS, PQRS ni O pun boleh, kosong pun boleh Okey, menunjukkan lokasi kedudukan kemah di sebuah tapak perkemahan. Okey, garis PQ adalah selari dengan garis SR. So PQ sama dengan SR. Apa maksud selari belajar? Selari ni maksudnya kecurunan dia sama Okey, QR adalah selari dengan paksi X. Okey, QR selari dengan paksi X. Okey, soalan dia, kalau pelajar tak berapa mahir untuk tajuk garis lurus nombor 1 cikgu take note cari kecurunan dulu. Cari kecurunan, dia mesti dapat markah. Kita tak baca lagi soalan, kita cari kecurunan. Okey, so sekarang ni kita nak cari kecurunan dekat sini. Okey, dengan kecurunan dekat sini sama Okey, soalan dia bagi lagi. Dia beri bahawa skala 1 unit 2 meter. Okey, dan jarak kedudukan Q dan kemah R ialah 20 meter. Q dan R ialah 20 meter. Ni dia dah bagi pada kita 20 meter. So kalau 20 meter, kalau 1 unit 2 meter, so dekat sini kita tahu panjang dia 10 lah. 10 unit maksudnya 20 meter. Okey,
Nyatakan persamaan garis lurus QR. So kalau nak cari persamaan garis lurus QR kan dia straight macam tu. Kan Y sama dengan MX tambah C kan. So dekat sini kecerunan dia tak ada lah. Okey, kecerunan tak ada. C dia adalah titik kat sini lah. So kita tahu tadi nak dapat titik dekat sini. Okey, nak dapat titik dekat sini kita ambil daripada persamaan ni lah. Okey, so 5Y sama dengan 8X tambah 50. So Y sama dengan 8 per 5X tambah dengan 50 per 5. So dekat sini kita akan dapat 8 per 5X tambah 10. Okey, ni persamaan. So daripada persamaan kita dapat kecerunan dia kat sini lah. Ni adalah M dia. So kita nak cari titik dekat sini. Kita tahu titik dekat sini X dia kosong lah. So kita masuk X dia kosong. So kita akan dapat Y dia 10. So persamaan untuk soalan yang pertama, Y sama dengan 10. Tu je persamaan dia. Boleh? Boleh Okey. Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan kemah S dan kemah R. So sekarang ni dia nak cari persamaan garis lurus dekat sini. So persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, so kecerunan kita dah ada. Y sama dengan kecerunan dah ada 8 per 5X tambah C. First kali nak cari persamaan garis lurus ni mesti tahu nilai X dan Y lah. Mesti tahu koordinat dekat sini. Okey, mesti tahu koordinat Okey, cuma untuk soalan ni dia tak bagi koordinat dekat sini. Koordinat dekat sini dia hanya bagi Y sahaja, dia tak bagi X. So dua-dua koordinat ni tak ada. Kalau dua-dua koordinat tak ada, kita tak boleh cari nilai C. So soalan ni cikgu rasa dia tertinggal lah. Dia tertinggal satu maklumat. Kalau dia bagi sama macam ni senang. Tinggi ni 10, kat sini 10. So kita tahu koordinat kat sini 0, negatif 10. So baru kita boleh masuk persamaan ni. So sekarang ni dia tak bagi, kita kurang satu maklumat kat sini. Yang ni yang cikgu dapat lah. Kita tak tahu kalau ada pelajar dah bincang dengan cikgu dekat sekolah soalan ni. Cikgu anggap yang ni tak ada lah. Yang ni tak ada lah. Kalau dia bagi koordinat tu boleh cari. Okey, so garis lurus settle. Okey, untuk soalan 9, soalan yang terakhir untuk malam ni lah. Soalan terakhir ni soalan bab kewangan kewangan. Okey, pelajar kena mahir betul 4 tajuk baru tu. So cikgu take note sikit kat sini. 4 tajuk baru. So kewangan. Okey, yang kedua kita ada pelaburan. Pelaburan ni yang faedah mudah, faedah compound untuk pelajar. Faedah mudah tu yang interest sama dengan apa R. Siapa ingat faedah mudah ni? Okey, yes, PRT, betul. Okey, ni faedah mudah. Yang ni kena mahir. Yang kedua, faedah compound. Faedah compound ingat? MV tu, mature value tu, sama dengan P kurungan tu, 1 tolak. Yang ni kena ingat cikgu tak ingat lah. Okey, so yang kedua yang ni. Yang ketiga cukai. Cukai ni senang sangat-sangat. Dan last sekali insurans. Ni kena tahu. 4 tajuk utama ni 4 tajuk kewangan yang baru yang perlu pelajar baca lah. Macam ni panjang cerita dia Okey, so cikgu sambung soalan yang terakhir. Cik Rahman merupakan seorang pegawai di sebuah syarikat swasta. Beliau menerima gaji bulanan. So gaji dia bulanan dia okey, 5,200 di gaji dia lah. Okey, bagi menambah pendapatan bulanan, beliau menjadi ejen jualan langsung, mendapat komisen 900 sebulan. Okey, jadi kalau kita nak kira gaji dia, automatik kita tambah lah. So 6,100 gaji dia 6,100.
Okey, jadual 9 menunjukkan pembelanjaan yang perlu dibayar setiap bulan. So ni semua ni kita kena bayar. So kita tambahlah. Dia kena bayar So cikgu tambah sikit. 1000 tambah 1200 tambah dengan 680 tambah dengan 300. So tambah dengan 250 tambah dengan 520. Okey, so kita akan dapat 3950. Okey, hitung aliran tunai dia. So gaji dia 6100 tolak dengan 3950. Kita tolak je, baru kita dapat aliran tunai dia So 6100 tolak dengan jawapan kita tadi ni yang ni. So kita akan dapat 2150 lah. 2150. Okey, settle. Okey, seterusnya Encik Rahman mahu membeli sebuah kereta terpakai. Okey, ni soalan pengiraan yang melibatkan pengiraan. Ni soalan percubaan lah. Okey, ada berapa negeri buat soalan macam ni. Okey, Encik Rahman mahu membeli sebuah kereta terpakai untuk anaknya dengan harga 35,000. Okey, harga kereta. Harga kereta 35,000. Okey, lepas tu dia menggunakan wang tabung simpanan sebanyak 5,000 sebagai wang pendahuluan. Okey, so dia bayar muka 5,000. So kita tolak 5,000 siap-siap. Okey, so harga kereta tu dah jadi 30,000. Okey. Dan baki je dibayar dalam tempoh 7 tahun. Okey, dengan kadar faedah rata yang dikenakan oleh bank sebanyak 3.7%. So balance dia ni, okey, interest dia 3.7%. Maksudnya 30,000. Okey, darab dengan 3.7% tadi kan cikgu cerita, bahagi 100. So kita dapat 0.37. Okey, darab dengan 7 tahun. So dekat sini pelajar kira berapa. Okey, 300,000. Bukan 300,000 ni, 30,000. 23 darab 0.37 darab dengan 7. So kita dapat 77,700. Betul ke ni? Ni 30,000 77,300. Sekejap. 3.7% ni berapa? 3.7 bahagi dengan 100. Sekejap cikgu silap kira ke ni? 0.037 tu yang nampak banyak tu. Sorry Okay, so kita darab lagi sekali. Okay, 0.037 darab 30,000. 3 darab dengan 7 tahun. So interest dia hanya banyak ni je, 7,770 ni interest. Okay. So interest ni mesti ditambah dengan jumlah harga kereta tu lah. Kita tambah dengan 30,000. So kita akan dapat 37,770 ni harga kereta lah. Okey, harga kereta ni dibahagi dengan 7 tahun. Berapa bulan? 7 tahun. 7 darab 12. So dapat apa? 7 darab 12. 7 darab dengan 12. So pelajar akan dapat 84 bulan lah. 84 bulan. So nilai yang kita dapat 37,770 bahagi dengan 84 bulan. So dia kena bayar RM449.64. RM449.60. Yang ni ansuran kereta lah, kereta yang dia beli tu. Okey, adakah dia mampu membeli kereta kepada anaknya? So balance dia tadi, duit dia 2,150.
So kalau dia bayar 400 lebih, so dia masih mampu lah. So masih mampu, so pelajar kena tulis kat sini Okey, kalau soalan soalan KSSM ni dia akan tanya macam ni lah. Okey, so mesti tulis masih mampu. Sebab apa kena cerita? Sebab aliran tunai dia positif aliran tunai positif. Okey, so rasanya itu saja untuk hari ni Nanti cikgu share balik video cikgu dalam bentuk YouTube lah. Okey, terakhir sekali ada soalan tak? Tak So okey okey yang penting awak faham lah. Dia ni pattern soalan macam ni. Metrik pun senang, ni persamaan serentak pun senang. Tapi yang ni kaedah metrik senang. Soalan SPP ni sebenarnya ni rangkaian dalam teori graf ni pun senang. Yang ni favorite jugalah sebab dia baru senang sangat. Okey, lukis graf ni pun senang. Okey, so rasanya itu sajalah daripada cikgu untuk hari ni. Terima kasih kepada semua yang join cikgu hari ni. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, cikgu letak sikit. So kalau dalam bab kewangan, okey, so kita kena tahu kita pendapatan lah. Pendapatan. So pendapatan ni ada dua lah. Ni aktif, ni pasif. Aktif ni gaji kita lah. Gaji apa lagi, allowance yang dapat setiap bulan. Pasif ni yang dapat setahun sekali lah. Sewa rumah, dividen. Ni kena tahulah. Okey, so sekarang ni katalah pendapatan awak 5,000. Okey, lepas tu belanja awak 4,000. So kita ada balance 1,000 So bila ada balance 1,000, kita kata dia aliran tunai tu positif. Aliran tunai positif. Okey, kalau gaji 5,000, belanja 6,000, so aliran tunai tu dah jadi negatif. Tunai negatif. Boleh faham aliran tunai positif dengan negatif ni, faham? Maksudnya kalau ada balance dia positif, kalau tak ada balance dia negatif. Okey, dalam belanjawan ni, belanjawan kita ada tetap, tidak tetap. Okey, tetap ni yang kita bayar setiap bulan lah. Ansuran rumah, kereta, okey, insurans setiap bulan bayar. Okey, yang tidak tetap ni utility bil elektrik. Ni tak tetap. Nak kurang bil elektrik, kita tak payah pakai aircon, kurangkan penggunaan aircon. Belanja dapur tak tetap juga. Nak jimat, makan telur setiap hari. Contoh macam tu lah. Okey, ni untuk keuangan sedikit sebanyak. Okey, ada lagi soalan? Ada, kakak? Pasif ni setahun ataupun yang kita tak tetap lah. Tak tetap, maksudnya kadang dapat, kadang tak apa. Macam sewa rumah tak spesifiknya orang sewa setahun, orang sewa 2 bulan, lepas tu stop. Dividen, faedah, ni pasif. Pasif ni yang kita tak dapat setiap bulan. Takut dia keluar kertas satu lah ni. Okey, boleh so nanti kalau ada next class cikgu, cikgu akan buat biasanya hari Selasa dan Khamis lah, 1 jam. Okey, so setakat ni kita bincang sampai soalan nombor 9 So insyaAllah hari Khamis tu cikgu sambung soalan nombor 10 sampai habis lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum.